Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT kerana Allah izin untuk kita jumpa pada hari ini. Okey, hari ini 1 Februari. Wah, 1 Februari 2023. Kita dah habis Januari, Masya Allah. Sedar tak sedar Januari dah habis. Betul tak? Januari sudah pun meninggalkan kita jauh, dah tak mungkin dah kita jumpa balik Januari 2023 kan. So that's why it's very important kita start it right. Kita bermula betul untuk Februari 2023. Okay? Kita tak nak kita punya Februari ni jadi tak best. Kita nak jadikan Februari ni Februari terbaik dalam hidup kita. Kita nak jadikan Februari ni terbaik. So that's why hari ni saya nak sharekan kepada anda strategi. Okay? Macam mana untuk kita ada positive attitude. Macam mana kita nak ada positive attitude dalam hidup kita, dalam diri kita. How to get atau how to build positive attitude no matter what. Walau apa sahaja yang berlaku. Okey, apa khabar anda semua yang live dengan saya? Cuba komen di bawah pagi. Okey, untuk saya tengok anda ni sedang live atau tidak. Okey, alright. Okey, alhamdulillah saya tengok di sini di iPad. Saya nak tengok anda punya komen. Okey, boleh dengar saya dengan clear, betul tak? So now, soalan. Macam mana dengan Januari anda? How's your January? Macam mana January anda? Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana January anda punya what kind of progress anda buat pada January? Cuba tulis kat bawah. Apa benda yang berlaku January? Mungkin ada benda best yang berlaku pada anda ketika January. Cuba tulis. Saya nak baca, nak tengok juga. Apakah yang berlaku kepada anda pada Januari 2023. Mungkin anda dapat jualan yang luar biasa, besar, atau mungkin anda buat progress kepada bisnes anda. Walaupun jualan mungkin tak naik lagi tapi you make a progress. What kind of progress yang anda buat? Cuba tulis dulu kat bawah. What kind of progress? Progress apa yang anda buat untuk Januari? InsyaAllah. Ada yang kata final closing. Hujung bulan baru masuk sales. Tak apa. Okey. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab lebih baik masuk daripada tak masuk-masuk langsung. Betul ke tak betul? Okey, apa lagi? Progress yang anda buat. Ingat, cuba tulis kat bawah. Atau tulis dalam buku anda sekarang. Progress equals to happiness. Dalam hidup kita ni, tuan dan puan, kita bukan nak cari Ferrari, Lamborghini, BMW, Mercedes. Bukan nak cari rumah besar. Alright? Rumah 3 tingkat, rumah 5 juta. Melancong mana nak pergi. Beli apa nak beli. Bukan. Sebenarnya hidup kita ni, kita sedang cari satu benda. Kita nak progress dalam hidup kita. Betul tak betul? We are looking for progress. Kita nak benda yang boleh memajukan diri kita. Katakanlah sekarang ni anda guna kereta sekian-sekian. Anda nak tukar kereta jadi kereta yang lebih baik. Betul tak? So basically anda nak cari progress dalam hidup. Berapa yang setuju dengan saya? Cuba komen kat bawah. You are looking for progress. Anda sedang cari progress. Kalau anda duduk di satu rumah, right? Anda pun ada satu perasaan nak beli rumah yang lagi besar. That is what we call progress. So sebenarnya hidup kita adalah kita sedang cari perubahan ke arah yang lebih baik. Atau dalam kata lainnya, dalam bahasa Inggerisnya adalah progress. Betul ke tak betul? Saya ada satu story lah saya nak cerita kepada anda pagi ni. Okay. Sambil-sambil for those yang dah beli buku Kenapa Business Tak Grow. Sekejap, saya ni sikit. Bismillahirrahmanirrahim. For those yang dah beli buku Kenapa Business Tak Grow, thank you so much. Buku sedang on the way ke rumah anda. Okay. For those yang belum dapatkan buku ni, anda boleh klik ada beg kuning kat bawah tu, anda boleh beli buku Kenapa Business Tak Grow. This book is free for you guys. Harga dia 60 tapi anda just cover cost shipping and handling sahaja. Saya nak ship kepada anda dan buku ni full color Saya nak ship kepada anda, saya nak bungkus, saya perlukan orang untuk manage this thing.
So anda just cover that cost sahaja. Buku ni free untuk anda dan saya akan bekalkan kepada anda free tiket untuk training selama 2 hari. Right? 2 hari. Right? Di IDCC Shah Alam 25 dan 26 Februari ini. InsyaAllah, insyaAllah. Okay guys. Topik kita untuk hari ini adalah macam mana untuk anda target sales pada waktu bulan puasa dan raya, macam mana, apa yang perlu anda lakukan. Right? Dan topik hari ini saya nak lebih fokus kepada macam mana untuk kita ada positive attitude. Right? Macam mana, how can you get like positive attitude, apa saja berlaku kepada diri anda. Anda akan ada positive attitude, insyaAllah. Okay? Syahidah Hasna, Waalaikumsalam. Right. Saya pening dengan masalah modal. Macam mana nak jadi anak didik tuan? Nak jadi anak didik tuan. Ayunami. Okay? Yang kalau insyaAllah saya akan adakan satu training 25 dan 26. Bismillahirrahmanirrahim. 25 dan 26 Februari ni, bulan ni. Make sure datang di IDCC Shah Alam. Okay? Make sure datang di IDCC Shah Alam. Beli saja buku ni, insyaAllah saya akan berikan tiket 2 hari percuma training offline. Bukan online offline. Anda akan jumpa dengan ramai usahawan-usahawan dan founder-founder seluruh Malaysia. Okay? Alright? Okay. Okay, so number 1, kalau anda nak ada positive attitude, let's talk about positive attitude, okay? Boleh? Bismillah dulu semua. Saya nak minta anda untuk share this video, boleh tak? Share video-video ni kalau misal kata anda ada, sahabat-sahabat, anda ada anak buah, anak didik, yang mungkin on the way nak pergi ke office kan, sedang dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja, dalam kereta, anda boleh dengar live ni insyaAllah. Okay? Alright? So thank you so much kepada anda yang beli buku ni. InsyaAllah saya akan sign sambil-sambil saya buat live ni, saya akan sign buku ni untuk anda semua insyaAllah. Okay, nombor 1. Macam mana kita nak kekalkan positive attitude? Macam mana kita nak ada positive attitude? Bismillahirrahmanirrahim. Adalah kita hasilkan journal syukur. Okay? Kita kena sentiasa bersyukur. Apabila kita nak jadi orang yang baik, yang bagus, kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Always tengok apa yang kita ada, jangan tengok apa yang kita tak ada. Zaman sekarang ni, ramai orang tengok apa yang dia tak ada. Dia bukan tengok apa yang dia ada. Betul tak? Zaman sekarang ni dia tengok apa yang dia tak ada. Dia duk tengok orang lain apa yang orang lain ada. Yang menyebabkan apa berlaku? Yang menyebabkan akhirnya kita jadi stres, akhirnya kita rasa serabut, akhirnya kita rasa kita ni tidak berguna. Betul ke tak betul? Kita selalu tengok orang lain lebih, kita selalu tengok diri kita ni kurang. Berapa orang yang setuju dengan saya? Cuba komen dekat bawah. Okay? Alright? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa selalu nak tengok orang lain lebih? Kenapa kita selalu tengok kita kurang? Sebab kita ni, tuan-puan, saya bagi tahu satu benda lah. Satu benda. Kalau kita banyak menghabiskan masa dekat social media, banyak kau duk tengok social media, kau rasa kau akan jadi lebih happy ke lagi stres? Ni kita cerita betul-betul. Kau banyak habiskan masa dekat social media, kau rasa kau jadi lebih happy atau kau jadi lebih stres? Ramai orang dia konon-konon lah. Kau konon-konon nak habiskan masa dekat social media. Konon-konon nak tengok scroll social media, nak tengok kehidupan orang lain. Konon-konon nak kill masa, nak bunuh masa tu. Saja nak leisure time. Tapi end up, apa yang jadi pada kau? Apa yang jadi pada diri kita? Apa yang jadi kepada mental kita? Apa jadi ke dalam hati kita? What is happening? What's going on dengan diri kita? Kalau kita keep on habiskan masa dengan duk tengok social media orang lain,
Saya nak cerita satu benda Orang yang nampak bahagia dekat social media belum tentu bahagia. They choose to show you guys untuk menampakkan mereka ni bahagia. Betul ke tak betul? They choose whatever benda, material, gambar, video yang mereka nak tunjukkan kepada anda. Yang kau pula rasa, oh bahagianya dia. Macam tak ada masalah je dia. Sebenarnya orang yang Insta famous ke, apa benda yang famous, orang yang famous, yang ramai orang kenal, yang nampak dekat dia punya social media live dia sangat bagus, belum tentu bagus. Yang kau pula stres. Compare orang tu dengan kita. Saya bagi tahu satu benda lah yang most probably orang lain tak faham. Saya pernah jumpa, alhamdulillah saya ada beberapa orang kawan yang bukan saja Insta famous tapi dia juga adalah artis yang selalu masuk dalam TV kan, masuk dalam a very well known artis lah dekat Malaysia. Bila mana dia ajak saya minum air, dia kata apa? Tuan Fadi, jom minum air. Saya kata, boleh insyaAllah. Dia kata nak jumpa dekat mana? Dekat luar ke dekat rumah? Dekat rumah lagi best dia kata. So nampak tak? Dia nak pergi makan dekat luar pun dia fikir banyak kali. Sebab dia rasa, nanti kalau aku pergi, aku tak ada privacy. Aku tak boleh nak jalan-jalan suka hati aku. Aku tak boleh nak ada leisure time sama dengan kawan-kawan aku. Aku tak boleh nak melepak dekat kedai mamak yang most probably kalau aku lepak pun orang keep on datang nak ambil gambar aku. So anda pula rasa kehidupan dia bagus, kehidupan dia best. On other side, Allah ni maha adil dengan semua orang. Betul tak betul? Allah ni adil dengan semua makhluk dia. Ada orang Allah bagi lebih begini, Allah kurangkan begini. Ada orang Allah bagi lebih begini, kurang begini. So what you should do adalah bersyukur. Kalau anda nak February jadi lebih baik berbanding January. Come on guys, January dah habis lah. Cuba kau tampal sikit muka kau. Cuba bagi tahu. Hey, January habis. Apa pencapaian kau dekat January? Atau kau keep on habiskan masa sama seperti mana tahun-tahun lepas. January kau punyalah cerita nak pam. Nak buat itu, nak buat ini. Tapi end up January dah habis. January dah habis. Sekarang dah masuk February dah. Kau perasan ke tak perasan ni? Tiap-tiap hari kau duduk dalam jam, tiba-tiba January habis. Tiba-tiba January habis. Tiap-tiap hari you are doing the same thing, kau tak nak buat perubahan, kau takut untuk lakukan perubahan. Tiba-tiba January habis. Betul ke tak betul? Dah February dah. Boleh faham? Sebab tu setiap hari, every single day, for me kalau anda nak jadi orang yang happy, you nak jadi orang yang luar biasa mindset dia, you nak jadi orang yang kuat dari sudut ini dan ini, dari sudut mental dan rohani, what you should do? Forget about social media. Buang social media tuan dan puan. Sebab social media hanya memakan sisa-sisa semangat yang ada dalam diri kita. Social media ni sedang makan diri kita tanpa kita sedar. Cuba kau commit. Okay. Bulan ini aku akan uninstall social media. Apa jadi pada diri? Cuba teka. Paling tidak kau tak boleh belah pun, seminggu sekali kau download balik. Kau tengok, scroll and then kau delete balik. What will happen to you? Engkau akan jadi orang yang bersyukur. Engkau akan jadi orang yang terkejut. Luar biasa banyaknya masa setiap hari yang Allah bagi. Rupa-rupanya Allah bagi ni banyak masa. Yang jadi tak ada masa adalah sebab aku salah mengurus masa. Aku pergi main social media, aku pergi instead of aku baca buku, right? Contoh kenapa bisnes tak grow, untuk aku tahu kenapa bisnes aku tak grow. Instead of aku baca buku ni macam ni contohnya, aku dah main social media. Come on, buku ni sekejap je boleh habis. Buku ni saya buat very simple. You baca, you terus dapat point. You baca, you terus tahu, oh kenapa bisnes aku tak grow.
Tapi engkau lebih memilih, kita lebih memilih tengok social media. Betul ke tak betul? Kita lebih memilih untuk tengok social media. End up menjadikan kita bukan orang yang bersyukur dengan apa yang kita ada. Berapa orang kat sini yang biasa tengok, dia follow Insta famous ke apa orang yang famous, lepas tu dia keep on compare kereta dia dengan kereta orang tu. Dia keep on compare kehidupan orang tu dengan family dengan kehidupan kita punya family. Dia keep on compare. Ni, kecantikan dia dengan kecantikan orang tu. Dia keep on compare segala perkara. Rumah, kehidupan. Yang menjadikan kita tidak happy bukan orang lain. Tapi yang menjadikan kita tidak happy adalah diri kita sendiri. Betul ke tak betul? Tengok live macam ni, konten-konten yang macam ni, saya yakin tak ramai akan stay tengok. Sebab apa? Benda-benda yang bagus ni, dia bukan benda yang menyeronokkan. Benda yang tak bagus ni seronok. Benda tak bagus seronok. Betul tak? Benda tak bagus ni seronok. Yalah tengok orang-orang yang buat benda yang tak berapa nak baik, seronok. Tapi kalau tengok orang yang buat kebaikan, tak berapa nak seronok. Mana kau nak stay tengok orang buat kebaikan dalam like 1 jam, 2 jam? Betul tak betul? So benda ni semua berkait dengan kita punya mental mindset kita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. For those, thank you so much for those yang buat pembelian buku ni. Hari ni saya readykan dalam 10 biji sahaja buku. So make sure kalau anda nak beli sekarang di dalam kotak kuning tu, beg kuning tu anda boleh buat pembelian. Saya akan sign. Okay, saya akan sign dan saya akan postkan kepada anda buku ini ke rumah anda atau ke mana sahaja. Dan saya akan bekalkan kepada anda tiket untuk training 2 hari offline. Datang bersama dengan founder-founder, usahawan-usahawan satu Malaysia berkampung dekat Shah Alam. Selama 2 hari. Orang lain kena beli tiket tu. Tapi kalau anda beli buku ini, Kenapa Business Tak Grow, saya akan berikan tiket itu secara percuma kepada anda. So make sure beli waktu live. Lepas live tak ada Lepas live saya takkan sign, lepas live saya tak bagi tiket ni. Okay, alright. Cik Pah dah beli Cik Pah. Okay, thank you so much Cik Pah. Bang, bagi nasihat buat anak muda yang dah jatuh bisnes nak mula dari kosong. Adung, 92. Mesti kau lahir 92 kan? Anak muda lahir 92. Ini anak muda yang ada problem bisnes. Perkara pertama bila mana nak buat bisnes adalah cari cikgu bisnes. Itu lebih mudah. Bagus, terus start bisnes tu bagus. Tapi cari cikgu untuk bantu bisnes kita. Full stop. Sebab kalau kita ada cikgu untuk guide kita, bagi tahu kita apa perlu kita buat, insya-Allah kita punya bisnes tu akan lagi cepat naik. Berapa setuju? Berapa orang setuju dekat sini? Mungkin korang ni dengar tak mungkin tulis kan, tapi tak apa. Korang mungkin dengar dalam kereta ke, dalam perjalanan nak pergi pejabat ke kan. Okey? Setuju tak? Dia akan lagi cepat. 1 darab 1, jawapan dia berapa? Jawapan dia 1. Betul ke tak betul? Macam mana kau tahu jawapan dia 1? Sebab ada cikgu ajar kau 1 darab 1 sama dengan 1. Kau bayangkan kalau tak ada cikgu yang ajar kau 1 darab 1, jawapan dia 1, sampai ke hari ni kau tak boleh nak jawab jawapan kepada soalan yang mudah tu. Sebab apa? Sebab kau tak tahu. Tak mungkin tiba-tiba kau pandai nak mengira. So ada cikgu yang ajar. Nak mengira pun kena ada cikgu, apatah lagi nak berniaga kena ada cikgu. Saya bagi tahu jujur dan ikhlas. Thank you so much yang buat pembelian buku. Saya akan post buku ni kepada anda. Saya akan sign buku ni dan saya akan bekalkan dengan tiket 2 hari training ke 2 hari bersama dengan founder dan juga usahawan satu Malaysia 25 dan 26 Februari ni. Katanya buku tu free. Yalah, buku memang free. Tapi nak free macam mana? Anda kena buat bayaran untuk kos postage. Saya nak post, saya nak bungkus. Boleh faham? Nak letak bubble wrap, nak bayar orang yang membungkus.
Boleh faham ke tak? Buku ni free je. Buku ni 60 tapi kena bayar sebab nak posting kepada anda. Kalau postman, kalau post laju ataupun JNT kata post free satu Malaysia, okey lah, saya boleh hantar lah free. Sekarang ni tak ada benda, dia panggil apa, post kena bayar kan. Jadi saya kena charge anda untuk kos postage dan kos pengurusan sahaja, insyaAllah. Saya buat pinjaman untuk upgrade bisnes, patut atau tidak? Jawapan dia patut. Nombor 2, tidak patut. Dua jawapan ni ada apa dia panggil, dia ikut keadaan semasa your business. Sebab tu kena tanya cikgu, bila boleh pinjam duit untuk upgrade bisnes? Okey, soalan. Bila kita boleh pinjam duit? Tak kisahlah dengan bank ke, dengan siapa-siapa kan. Pertama, apabila kita nak grow bisnes dan kita dah ada data. Maksudnya kalau aku keluarkan marketing sekian, return dia sekian. Maksudnya aku kena besarkan marketing, baru return dia 2 kali ganda. Aku kena 2 kali ganda marketing, 3 kali ganda, 5 kali ganda marketing. Baru return dia 2, 3, 4, 5 kali ganda. Okay, pada ketika itu you can like, yes of course, nak buat pinjaman. Tapi boleh tak saya mulakan bisnes dengan modal pinjam? Jawapannya tidak boleh. Jika engkau tak tahu hujung pangkal bisnes, kau tak tahu bisnes tu boleh menghasilkan berapa revenue, end up kau berhutang, duit, hutang dah ada, you need to serve the hutang, you kena bayar hutang tu bulan-bulan. Kalau engkau tak masuk sales, end up engkau bukan saja ada hutang, malah engkau akan ada sakit kepala, right, stress, anxiety dan sebagainya, bank keep on calling. Sebab yang ambil that risiko adalah diri kita sahaja. Okay? Siapa idola saya dalam dunia keusahawanan? So far, alhamdulillah, saya berguru dengan guru saya dan cikgu saya ajar, idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ada idola sesiapa kan. Saya tidak mengidolakan sesiapa dalam dunia usahawan. Right? Yang saya tahu adalah Nabi Muhammad SAW berniaga. Nabi Muhammad buat yang terbaik dalam perniagaan. Sebagai seorang Muslim, saya perlu buat yang terbaik untuk bisnes saya juga. Alright? That's why, setiap kali orang yang datang training, coaching dengan saya, I will make sure, terutama orang yang coaching direct dengan saya, Presiden Mastermind, I want to make sure mereka sukses. Kok mana-mana pun. Sebab tu, for those yang duduk dalam Mastermind Presiden, kalau anda part of my student, setiap minggu akan jumpa dengan saya hari Khamis. Setiap minggu hari Khamis jam 2 petang wajib jumpa. Dan for those yang lain-lain, this is my mission. Kenapa bisnes tak grow? Saya sediakan buku ni untuk anda. At least you can learn something to grow your business. At least you know kenapa bisnes you tak grow. Kenapa orang lain buat juta, kita tak mampu nak buat juta. Hatta jangan cerita juta, ratus ribu setahun pun kita tak mampu. Why? Sebab kita tak tahu kenapa bisnes kita tak grow. Okay? Alright? So kecil, boleh buat bisnes untuk upgrade bisnes? Buat pinjaman untuk upgrade bisnes? Jawapan dia, ya. Kalau you nak upgrade bisnes. Bukan nak mulakan bisnes. Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Setiap orang yang buat pembelian buku Kenapa Bisnes Tak Grow ni, saya akan sign ketika live sahaja dan saya akan berikan kepada anda tiket 2 hari training offline di Shah Alam. Make sure datang. Kita akan menghimpunkan beribu founder dan juga usahawan seluruh Malaysia 25 dan 26 Februari untuk kita belajar cara naikkan jualan ketika puasa dan raya. That is my focus. 25 dan 26 Februari ini kita nak fokus macam mana anda nak naikkan jualan anda ketika puasa dan raya. Okay? Puasa dan raya ni duit insya-Allah banyaklah market. Cuma siapa yang tak ambil peluang, dia habis. Okay, alright. Kalau anda ada apa-apa soalan, boleh tulis kat bawah. Saya akan cuba jawab soalan-soalan anda insya-Allah. Okay. Saya ada 10 buah sahaja buku hari ni yang waktu saya live ni, so make sure anda ambil sebab buku ni dah tak banyak. Why? Sebab kita dah habis stok. Alright, habis stok. Saya stok pun tak tahu bila sampai, so that's why ada 10 sahaja yang saya boleh sign pagi ni insyaAllah.
So, ada apa-apa soalan? Anda boleh tulis di bawah. Okay? Baik, saya akan ceritakan poin nombor 2. Macam mana untuk anda rasa happy setiap hari apa sahaja yang berlaku. Poin nombor 1 tadi apa? Anda kena selalu bersyukur. Itu poin nombor 1 yang saya nak sampaikan hari ini. Poin nombor 2. Poin nombor 2 adalah celebrate small progress. Tulis. Celebrate small progress. Apa maksud small progress? Tengok Tengok saya. Bila kita nak happy tuan-puan, kita perlu ada progress je. Betul tak? Betul ke tak? Maksudnya apa? Benda yang kita buat setiap hari tu, kita ada benda yang kita buat setiap hari. Katakanlah anda pergi ke tempat kerja. Anda ada satu jalan yang biasa anda lalu. Tapi anda buat progress hari ni, aku lalu jalan lain yang tak pernah aku lalu. That is a progress. Betul ke tak betul? That is a progress. Anda balik pula jalan lain. Anda tak ikut jalan yang biasa anda lalu. That is what we call a progress. Bila you make a progress, you will feel happy. Okay. So, setiap kali anda buat progress, make sure celebrate small progress ni. Boleh faham tak? Celebrate small progress. Then you will feel happy. Boleh faham ke tak? Celebrate small progress. Katakanlah macam tadi saya kata, anda ikut jalan lain, right? Ikut jalan lain, nak pergi office. Celebrate benda tu. Apa cara yang anda boleh celebrate? Up to you. Right? Katakanlah hari ni anda commit untuk tak makan banyak. Atau anda just makan tengah hari sahaja. Pagi anda tak nak makan supaya burn your calorie. Contohnya. Malam anda tak makan juga. Anda just makan buah-buahan sahaja. Contohnya. Ambil pukul 6. Jangan ambil lebih daripada pukul 6. Sebab kita nak kuruskan badan. Hey, you have a progress. Bila you have a progress, celebrate small progress dengan benda-benda yang best. Boleh faham? Okay? Celebrate small progress. Boleh faham ke tak? Siapa yang pernah buat benda ni? Small progress, celebrate. So, apa benda yang akan berlaku dalam hidup kita adalah we will feel happy dengan progress yang kita buat. We will feel happy dengan progress yang kita buat. Dia salah satu cara, contoh ada dalam buku Atomic Habit. Dia cerita macam mana kita nak ubah kita punya habit tabiat yang tak baik ni. Macam mana kita nak ubah tabiat kita tak baik. Contoh contoh tabiat kita suka tengok Netflix. Contoh, kita suka buang masa. Alright? Boleh tak kita buang masa? Boleh. Tetapi in order for you to change your habit, duduk sahaja tengok Netflix, what you should do adalah you can say yes to Netflix, tetapi hanya boleh menonton cerita, series di dalam that channel tu jika duduk atas treadmill. Boleh faham tak? Jika duduk atas treadmill, baru boleh you tengok Netflix. Ni yang saya kata, celebrate small progress. You boleh, you naik atas treadmill, you berjalan kan? You berjalan atas treadmill. Tapi you celebrate that small progress dengan tengok Netflix. Boleh faham tak? You celebrate small progress dengan tengok Netflix tu. Otherwise, you takkan buat. Contoh, macam saya sebut tadi, ada orang dia nak, let's say, apa-apa saja yang anda nak capai dalam hidup ni, anda nak buat sesuatu, progress. Tapi tetapkan apa reward yang anda akan dapat selepas anda dah buat benda tu. Then you will start to change your habit and you will start to feel happy. Boleh faham tak? Celebrate small progress. Bagus. Contoh, ada orang dia celebrate small progress. Okay? Dia nak makan banyak hari tu. Tapi dia tahu, kalau aku makan banyak, badan aku besar. Badan aku akan naik. Jadi dia nak buat small progress dalam hidup dia dengan treat makan banyak. So sepanjang hari, saya pernah jumpa ada seorang hamba Allah ni, sahabat saya juga. Datuk Wira. Datuk Wira Faisal, kawan saya, nama kawan saya Datuk Wira Faisal. Beliau meeting satu hari dalam Zoom tu, beliau berdiri. Can you imagine? Biasa orang meeting duduk kan? Meeting orang duduk, betul tak? Macam ni lah dalam Zoom kan? Tapi tak, dia berdiri sepanjang hari meeting. Can you imagine?
Sepanjang hari meeting. Itu baru kita panggil small progress. Dan boleh celebrate tak lepas tu? Of course boleh celebrate. Saya tanya dia, Datuk, kenapa berdiri? Dia kata kalau boleh sebenarnya saya nak duduk atas treadmill. Tapi nampak berjalan, nampak tak apa nak elok bila when we do meetings. So, I berdiri je lah, dia kata. Can you imagine mindset orang yang berjaya? Okay? Boleh tolong beri pendapat dalam fikiran saya banyak benda nak buat bisnes macam jual baju bandar dan jual kuih. Pendapat nombor 1 yang saya boleh bagi pada you adalah fokus. Alright? You cannot like jual baju, jual kuih. You kena fokus satu bisnes. Sebab sebelum kita boleh buat duit, fokus adalah raja. Seperti mana satu stamp, bila dia letak di atas sampul surat, right? Dia letak atas sampul surat, dia akan stay dengan surat tu sampai dia sampai ke tangan owner. Pemilik surat yang sepatutnya. Boleh faham? Okay? Okay, alright. Fokus adalah raja. Okay, fokus adalah raja, insyaAllah. Thank you so much kepada anda yang dah dapatkan buku Kenapa Bisnes Tak Grow. Hari ini saya ada 10 buku sahaja yang saya readykan untuk anda. Setiap pembelian buku, saya akan sertakan dengan tiket untuk pergi ke evolusi. Training selama 2 hari offline di Shah Alam. Bukan online, offline. Tapi 10 buku sahaja pagi ini terhad untuk 10 buku sahaja. Okay? Alright? So that's why grab this opportunity now. Grab this opportunity now untuk anda dapatkan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dan training 2 hari tu akan mengumpulkan usahawan-usahawan, founder-founder satu Malaysia. Kita akan berkumpul selama 2 hari. Okay. Puasa dan raya nak dekat. Kadang buntu, risau tiada save. Boleh beri pandangan. Terima kasih. Siapa ni? Tuan atau Cik Puan? Tuan Syazwan, training 25 dan 26 Februari ini memang khas untuk kita boostkan. Ni seminar evolusi 25 dan 26 Februari ini dekat IDCC ni memang saya fokus untuk kita bangunkan bisnes ketika bulan puasa. That is my focus. Alright? So make sure hadir ke training. Make sure. So you akan tahu strategi macam mana nak boost sales ketika bulan puasa. Okay, dekat IDCC Shah Alam. 2 hari training 2 hari training. So macam mana nak beli tiket? Anda boleh pergi beli tiket tapi waktu live ni kalau anda beli buku ni, saya akan bagi free tiket. Buku ni saya akan post kepada anda. Buku ni free Buku ini free percuma sahaja kepada anda. This book is free for you guys. Okay, it's free. Tetapi anda hanya perlu cover kos postage dan kos pengurusan sahaja. Kos post dan kos pengurusan sahaja untuk saya post kepada anda. Okay, alright. Dan saya akan berikan kepada anda tiket ni lah. So make sure dapatkan buku ni. Buku ni ada 10 saja hari ni. Saya readykan 10 saja untuk saya sign. Okay. So make sure ambil buku ni sekarang. Okay, beli buku ni sekarang sebab saya akan ada lagi ada few points lagi saya sampaikan kepada anda and then kita akan habiskan live ni. InsyaAllah. So make sure ambil buku ini sekarang. Anda boleh klik, dipanggil apa? Allahumma salli ala Muhammad. Boleh klik butang di bawah Boleh klik back kuning. Back kuning di bawah. Okay, alright. Podcast dah tak ada. Podcast akan ada musim kedua. Jangan risau. Alhamdulillah, thank you so much Ejen Alif. Tanya podcast Podcast kami akan mulakan musim kedua dalam masa terdekat. Tak sempat lah. Sebab dia ujung tahun kita tengah banyak something dan kita sedang upgrade kita punya studio. Studio podcast tu kita sedang upgrade. So insyaAllah musim kedua akan akan bersiaran dalam masa terdekat.
Waktu saya buat live ni tak sempat lah nak buat podcast. Harga buku ni 60. Kalau nak beli harga ni tak apa. Tapi saya nak bagi free je buku ni. Okay, nak bagi free tetapi bayar RM30 sahaja kos postage. Dengan kos pengurusan. Right, kos postage dengan kos pengurusan. So beli waktu live sahaja. Oh, rindu podcast. Sebab selalu layan kat Spotify waktu driving. Masya Allah, Alhamdulillah. InsyaAllah tuan, insyaAllah saya cuba cari jalan dengan tim Fanivo untuk readykan podcast dalam masa yang terdekat, insyaAllah. Bisnes tengah down, komitmen banyak, bagi kata semangat sikit tuan. Kata-kata semangat ni kita ambil daripada Nabi SAW. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, manusia dengan syaitan ini seperti kambing dengan serigala. Kalau kambing duduk di tepi lereng bukit seorang diri, maka serigala akan makan kambing, akan tangkap kambing. Seperti juga manusia, jika duduk berseorangan, maka syaitan akan menguasai manusia. Jadi dalam hadis tu Nabi kata, sebaiknya duduklah dalam jemaah dan duduklah di masjid. Itu saranan Nabi. Jadi kita tak perlu bagi kata, saya nak bagi kata semangat tu boleh, tetapi itulah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Jangan duduk sorang-sorang. So sebagai usahawan, kalau kita nak berjaya dalam bisnes, jangan duduk sorang-sorang. Elakkan diri duduk sorang-sorang. Sebab bila kita buat bisnes, kita ada problem-problem yang kita hadapi. Kalau kita duduk sorang-sorang, kita akan sentiasa berfikir dan hujungnya kita akan stres, overthinking, dapat anxiety attack, dapat depression. Okay? So Nabi dah bagi tahu dalam hadis tu, Nabi kata, duduklah dalam jemaah dan duduklah dalam masjid. Dua benda Nabi bagi tahu. Jadi pertama, duduk dalam jemaah. Apa maksud duduk dalam jemaah? Bila kita berniaga, duduk dalam kelompok manusia yang berniaga, yang ada semangat luar biasa. Jadi kita tengok kawan-kawan kita siapa? Siapa kawan-kawan kita ni? Kalau kawan-kawan kita ni jenis yang mungkin dia berniaga juga tapi jenis yang negatif je, selalu bercakap benda negatif, selalu tengok benda yang salah, bukan cari benda yang betul, selalu bercakap benda-benda yang sia-sia, kan? Selalu bercakap tentang ekonomi teruk, bisnes kita teruk, bukan bercerita tentang opportunity. Jadi kalau kita ada kawan-kawan macam tu, apa akan berlaku juga? Nothing good will happen to us. Perkataan jemaah yang Nabi sebut dalam hadis tu, jemaah ni adalah jemaah-jemaah yang baik, orang-orang yang baik, yang sentiasa bercakap tentang ketuhanan, bercakap tentang buat sesuatu ni kerana Allah. Kita walaupun kita drop business, kita tahu rezeki tu dalam satu hadis Nabi kata, rezeki ni selagi mana kita tak mati, rezeki kita masih ada. The fact that kita hidup hari ni, anda sedang tengok saya sedang bernafas hari ni, bagi tahu kepada anda this point dalam live ni, the fact that kita hidup, ada satu hadis Nabi bagi tahu, seorang manusia tidak akan mati sebelum rezeki dia habis. Sebelum rezeki dia habis, manusia tak akan mati. That's the fact yang kita kena faham. Boleh faham? Jadi, bayangkan, apabila kita dah tahu Nabi bagi tahu macam tu, maka tugas kita buat apa? Tugas kita hanya ikut saja saranan Nabi Muhammad SAW. Itu sahaja. Jangan buat benda-benda yang kita fikir bagus, tapi Nabi tak cakap itu bagus. We just need to follow Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah. Jangan pisahkan agama dengan bisnes. Ni juga orang kata pisah. Apa hal nak cerita agama-agama kalau buat bisnes? Ada orang cakap macam tu. Cubalah pisahkan. Cuba pisahkan. Saya dah pernah pisahkan tuan dan puan. Saya pernah pisahkan. Tapi apa berlaku? What happened to my life? What happened to my business? It's terrible. Sangat teruk. Hidup kita jadi tak tenang kan. Kita kejar sana, kejar sini. Kita jadi ayam liar. Kita tak jadi ayam jinak. So apa berlaku? Dapat tak? Dapat. Tapi hujungnya tak dapat. Tak tinggal apa-apa. Dapat ketika itu je. Lepas tu hilang. Salam, saya ada kilang minyak masak botol. Macam mana nak capai target sales bila government kawal harga siling? Syawal, kalau Syawal ni berniaga, ada kilang minyak masak botol, government kawal harga siling,
maksudnya yang affected is your margin. Betul ke tak betul? Affected is your margin. The moment affected your margin, how to get lebih banyak, maksudnya untuk sustain your business, ada 3 cara, 3 kaedah untuk kita dapatkan, dia panggil apa, jualan kita nak suruh naik. Nombor 1, right, adalah kita tambah bilangan orang yang beli daripada kita. Right? So tambah volume jualan kita. So Syawal tambah volume. Sekarang jangan fikir government, that's the problem dengan government. Jangan fikir benda tu. Sebab that is beyond your control. Bila kita buat business, always think about benda yang kita boleh control. Alright? Always think benda yang kita boleh control. Kalau kita tak boleh control, jangan fikir. Kalau kita fikir benda yang kita tak boleh nak control, it will jeopardize the whole thing. Jadi kalau kita fikir pasal government kawal harga ceiling, mati kita. Kita tak boleh control, melainkan kita Perdana Menteri. Betul? So first thing first adalah naikkan bilangan orang beli or volume of your sales. So macam mana nak naikkan volume? Of course, kalau you sebagai kilang, you kena buat B2B, you jangan buat B2C. Right? B2B, business to business. You kena cari agent untuk pasarkan your product. You kena make sure channel jualan you ada banyak, semua kedai ada you punya produk. Right? So that is number 1. Number 2 adalah you naikkan purata pembelian setiap pelanggan. Setiap pelanggan ni biasa dia beli 1. You buatlah campaign untuk dia beli 2. Who's your target market? Your target market is your agent. Your target market adalah kedai-kedai. So you supply B2B. So you buat package, you buat campaign untuk mereka beli lebih banyak sekali mereka beli. So that is what we call naikkan purata jualan. Right? Naikkan purata. Bila naikkan purata jualan, walaupun harga ceiling di cap, margin kita jadi kecil, tetapi bila purata pembelian seorang pelanggan, dulu dia beli mungkin 100 botol. Sekarang kita buat promo, dia terus beli 1000 botol. So that's your margin. Right? Because of the volume. Dan nombor 3 adalah kekerapan. Increase the frequency of your sales. Seorang beli banyak kali. Kalau seorang beli sekali setahun, then your sales akan start. Tapi kalau orang yang sama, right, tempat kedai yang sama, dia repeat order setiap minggu, your sales will fly high. Your sales akan fly high. Boleh faham? So, what kind of activity or promotion or training yang aku kena provide kepada aku punya agent, aku punya distributor, so that mereka increase frequency of purchase. Boleh faham? So that is how kita naikkan jualan bisnes kita. Boleh faham? Dapat sama idea Syawal? Alright? Kalau Syawal dengar, mungkin Syawal boleh komen something dekat bawah. So itu pentingnya kita datang belajar. Bukan, tujuan kita datang belajar ni tuan-tuan, bukan untuk, sebab ramai usahawan ni dia ada beberapa masalah. Antara masalah yang besar kalau usahawan ni dia duduk satu level adalah dia ada ego dia yang tinggi. Dia kata, apa hal aku nak belajar dengan budak ni? Kenapa aku perlu belajar dengan mamat ni? Aku kan dah ada bisnes yang stable. This is the problem dengan most of the entrepreneurs. Boleh faham? Dia ada ego yang tinggi. Right? Kenapa aku perlu beli buku ni? Saya bagi tahu ikhlas, ada orang yang kata, buku ni apa isi dalam dia yang bagus sangat? Saya siap bagi tunjuk. Hari tu. Saya kata color siap. Semua page color. Saya siap bagi analogi contoh-contoh dalam buku ni. Contoh Contoh kat sini. Kenapa syarikat besar boleh, tak nampak lah, korang tak nampak. Muka surat 17. Kenapa syarikat besar boleh jatuh? Saya dah bagi tahu dekat sini kenapa bisnes. I'm not talking about business tak grow. I'm talking about bisnes besar pun boleh jatuh. Dalam buku ni ada cerita tentang Motorola boleh jatuh. Kenapa Motorola boleh jatuh? And then saya ceritakan satu konsep kapal terbang. Ada satu konsep kapal terbang dalam buku ni. Okay? So, kalau anda tengok buku ni, ada konsep kapal terbang, insya-Allah anda akan faham apa yang saya bagi tahu. Konsep kapal terbang ni ada di muka surat 47, konsep kapal terbang. Okay? So, konsep kapal terbang ni, if you faham konsep kapal terbang, anda akan faham strategi aku nak fokus department mana dulu untuk bisnes aku. Untuk bisnes aku berkembang, nak fokus yang mana satu. Ni konsep kapal terbang. Ni. Mungkin kecil lah kan, tak nampak kan. Ni.
product, service, marketing, sales, overhead, target, cash reserve. Tetapi apakah benda yang boleh kita belajar pada kapal terbang? It's so much. Sangat banyak. Okay? Sangat banyak. Thank you so much. Eva. Eva kata banyak contoh-contoh. Alhamdulillah. Thank you so much Eva. Buku ni free Buku ni free sahaja. Kalau anda nak beli RM60. Kalau anda nak beli, buku ni RM60. Tapi free untuk anda. Just cover cost shipping and handling sahaja. Untuk saya post kepada anda. Saya nak post kepada anda ada cost. JNT lah apa benda tu kan. And then, saya perlu bungkus dengan bubble wrap. Ada cost untuk bungkus. Right? Kan kalau aku tak bubble wrap, orang marah pula. Kata apa hal, hantar tak bubble wrap. Kan rosak buku. And then, saya perlu ada staff, ada team yang menguruskan buku ni. Kena bayar juga dia. Takkanlah saya nak pergi bungkus sendiri. Penat lah. Kan? So, itu yang saya kata. Buku ni free. Anda hanya perlu cover kos pengurusan dan shipping. Okay? Baik. Any soalan boleh tulis kat bawah. Saya akan bantu anda untuk jawab soalan. Bismillahirrahmanirrahim. For those yang beli waktu live ni, saya akan berikan kepada anda training 2 hari. Saya akan letakkan training ni. Alright, so make sure anda datang training 25 dan 26 Februari di Shah Alam, IDCC Shah Alam. Kita akan berkumpul dengan founder dan usahawan seluruh Malaysia, insya-Allah. Okay? Insya-Allah, insya-Allah. Saya nak tengok Syawal ada ke tak Syawal ni? Syawal. Saya suka nama Syawal ni sebab apa dalam cerita Piramli ada Syawal. Dapat tiket free, ada. Memang ada tiket free. Okay, alright. Saya berhenti kerja bank. Baru bulan lepas saya buka kilang bahan kisar dan paste makanan. Masya Allah. Berhenti kerja terus buka kilang Cik Pah pernah buat kilang ke sebelum ni Cik Pah? Ke Cik Pah ada semangat luar biasa lepas tu Cik Pah buka kilang? Cik Pah, hati-hati Cik Pah. Okay. Saya tak nampak dah komen Cik Pah tu. Cik Pah cakap apa tu kan? Sekejap saya nak check. Any question anda boleh tulis kat bawah Nanti saya akan cuba jawab soalan-soalan anda. Okay. Sebulan ni dia berhenti dekat sebulan ni. Tuan buatlah option pembayaran COD. Tun Nila. Kak saya tak approve. Saya minta maaf. Sebab ini memang promo dekat TikTok sahaja. Tapi mungkin boleh pergi ke profile saya dekat TikTok. Nanti boleh klik link dekat situ dan boleh buat pembelian dekat situ lah insyaAllah. Buku ni mostly cerita pasal apa? Kenapa bisnes tak grow? Nak cerita pasal apa lagi? La ilaha illallah. Kenapa engkau punya bisnes tak grow? Kalau Kelantan panggil apa mung punya nego tak naik-naik. Tu dia. Peh-peh lah. Mukri kata saya dari Kelantan dah dapat buku ni. Alhamdulillah. Best baca. Okay, ada soalan boleh tulis di bawah Syawal kambing banyak tak ada siapa nak jaga. Kambing banyak tak ada siapa yang nak jaga. Apa ni tak faham lah Syawal. Oh, faham. Korang panggil Syawal. Saya ejen insurans. Soalan macam mana tarik minyak. Ejen part time attend Warzone every week. Ejen Alif, marketing. Ejen Alif, kalau Ejen Alif nak tarik minat orang, dia bukan isu tarik minat lagi. Dia isunya, adakah kita dah buat marketing besar-besaran? Dia key marketing ni, kita kena faham satu benda. Marketing ni apa? Marketing adalah buat orang nampak kita. So, seperti macam ni lah contoh. Anda sekarang nampak saya. Anda nampak saya tak? Anda nampak saya kan? Nampak saya? Okey lah tu. Maksudnya saya sedang buat marketing lah ni. Ada bahasa lain je lah nak suruh faham. Kan? Yang
Politician tu semua. Dia suka kalau lagi ramai netizen duduk cerita pasal dia, lagi suka. Sebab apa? Nama dia lagi naik. Dia tak payah susah-susah pening kepala nak buat marketing. Boleh faham? Alif. So Alif, kalau Alif nak suruh ramai orang join your war zone tu, apa dia panggil war zone War zone tu, make sure you need to do marketing. You need to promote that war zone. Bila promote benda, dengar betul-betul. Ni ramai orang buat silap. Kalau kau nak promote barang, kau jangan cerita pasal barang. Never ever talk about the product, the service itself. Kalau kau duk cerita pasal produk tu bagus, produk tu luar biasa, produk tu akan anda buat daripada ambil bahan daripada lembah Amazon, ada orang kisah benda-benda tu semua. Yang orang kisah adalah, what is it for me? Cuba tulis benda tu. Cuba tulis kat bawah. What is it for me? Contoh, kalau saya kata, beli sekarang. Ada orang cakap apa? Ada aku kisah pasal bungku kau ni. Orang tak kisah. Tetapi saya kata, kenapa bisnes kau tak grow? Jawapan dia ada dalam ni. Contoh saya bagi tahu tadi, muka surat 47. 47 ni konsep kapal terbang. Salah satu bisnes, kenapa? Bisnes ni ibarat dia kapal terbang. Kenapa kapal terbang tak terbang? Cuba kau tulis. Kenapa kapal terbang tak boleh terbang? Salah satu dia sebab badan dia besar, sayap dia pendek kecil, enjin dia tak kuat. Betul ke tak betul? Badan besar, sayap pendek, enjin kecil tak kuat. Terbang tak kapal terbang? Tak terbang. Sebab tu saya tulis, badan ni overhead. Jadi, apabila kau tak jaga overhead, badan kapal terbang tu berat. Bila badan berat, tak terbanglah dia. Macam mana badan berat nak suruh terbang? Dia mesti ada disokong oleh sayap yang besar. Betul tak? Dia mesti disokong oleh sayap besar yang boleh counter berat badan kapal terbang ni. Plus, dia mesti ada enjin yang kuat. Enjin ni apa dalam bisnes? Marketing and sales. Sales and marketing. Ni enjin ni marketing sales. Ramai orang, dia ada produk banyak. Ada sampai 10 produk dia jual. Staff dia ramai. Tapi enjin marketing dia kaput. Slow gila. Kecil cenonet. Ni enjin ni kipas dia ni. Kau rasa boleh terbang? Tak boleh. Sebab bisnes tak grow. Ini sebab saya tulis buku ni, saya nak bagi free kepada anda. Cuma cover kos postage dan kos pengurusan. Itu saja. Dan saya tahu mungkin anda kata, alamak, susah begitu dan begini. Okey, you dapatkan buku ni, saya bagi tiket percuma. Orang lain kena beli tiket ni untuk datang training 2 hari. Orang lain kena beli tiket ni 2 hari training, 25-26 Februari, 20-23. Ni bulan ni. Tapi for those yang beli ni, saya tahu anda letakkan kepercayaan untuk anda beli dengan saya. Saya beri kepercayaan, saya reward kepercayaan itu dengan saya bagi tiket 2 hari training. Saya bukan bagi 1. Cuba tengok ni, 3 tiket. Saya bagi 3 tiket. Kalau anda beli buku ni, bukan beli buku lah. Buku ni free untuk penghantaran dan kos pengurusan. Saya akan letakkan dalam buku ni. Mikraj Hafiz, macam mana nak buat bisnes? Buat saja. Jawapan mudah. Nak buat bisnes? Buat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ni, saya tulis apa ni? Kalau saya sign, saya akan tulis satu benda ni. Buat saja. Buat saja. Ramai usahawan, kenapa dia tak percaya buat apa yang dia nak buat? Sebab dia banyak fikir, tak banyak buat. Korang yang dah tengok saya duk sign ni, korang fikir kan, nak beli ke tak, nak tekan ke tak. Kau banyak fikir. Bila kau banyak fikir, takkan jadi apa-apa pun. Kalau nak buat bisnes, buat saja. Jangan fikir banyak. Nak datang belajar, datang saja. Jangan fikir banyak. Boleh faham? Cuma, apabila you nak expand bisnes, kita tahu dah, kalau aku nak expand, aku tak tahu jalan dia. Jadi apa yang perlu aku buat? Pergi belajar. Belajar saja. Buat saja pergi belajar. Datang belajar insya-Allah dengan saya, dengan Fani Info. Saya akan share kepada anda macam mana korang nak naikkan jualan dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Semua Allah izin. Allah izin jadi, Allah tak izin tak jadi. Datang belajar insya-Allah 2 hari, 25-26 Februari ni. Make sure datang.
Ni siapa yang dapat beli, dapatkan buku ni for free, just cover cost shipping and handling, saya akan bagi kepada anda tiket untuk hadir ke Evolusi. Ni tiket untuk hadir ke Evolusi 2 hari, 25-26 Februari. Make sure datang. Okay, make sure datang. Saya berniaga kuih peneram letak dekat kedai-kedai. Nick, bagus. Tapi Nick, macam mana Nick nak kembangkan bisnes? Saya tak pasti Nick orang Kelantan ke tak. Tapi Nick, letakkan your brand. If you are selling kuih peneram, orang lain pun jual kuih peneram. Tapi yang membezakan kuih peneram Nick dengan orang lain punya kuih peneram is your brand. So make sure, setiap kali Nick pergi hantar dekat kedai-kedai, you put your brand. Buat packaging nicely. Kalau Nick nak belajar packaging, saya sarankan Nick pergi ke Thailand. Pertama datang belajar 25-26 Februari ni dekat IDCC Shah Alam dengan saya, dekat Evolusi. Alright, Evolusi saya akan share macam mana untuk, dengan izin Allah, puasa dan raya ni, anda boleh hentak sales luar biasa. Alright, nombor 2 Nick, kalau Nick nak tengok packaging macam mana, pergi dekat Thailand. Tengok orang jual kuih, dia punya packaging luar biasa. Alright, letakkan your brand, insya-Allah. Siapa yang pernah dengar nasi air dingin Kelantan? Nasi air dingin ni tuan-puan, nasi air dingin, tahu nasi air dingin? Nasi air dingin ni nasi lauk lah. Nasi belauk ni tuan-puan, ramai orang jual nasi belauk. Kalau orang Kelantan, ramai orang jual nasi belauk. Ramai ni ramai lah. Tetapi yang membezakan nasi lauk A, nasi belauk A, nasi belauk B, nasi belauk C is dia punya brand. Brand tu yang membezakan. Jadi bila ada brand, dia punya impak tu luar biasa. Boleh Nick? So make sure kalau Nick nak naik sale, Nick letak brand Nick. Buat stiker sikit. Bapak saya dah 25 tahun bisnes berniaga Ice Cube. Oh lah, tak nampak pula. Assalamualaikum, saya jual nasi lemak tepi jalan, sesuai ke untuk saya join training? Weh, Uchiha Itachi, lain macam ni. Makio Sharingan. Okay. Uchiha Itachi. Apa sahaja bisnes yang anda sedang buat, perlu tambah ilmu tak tuan-tuan? Income kita, sales kita adalah berlandaskan ilmu kita. Betul ke tak betul? Kalau ilmu kita banyak, insya-Allah income kita banyak. Tapi kalau ilmu kita sikit, income kita sikit. Walaupun kita berniaga nasi lemak. Ada tak orang berniaga nasi lemak boleh buat berjuta-juta setahun? Jawapan dia ada. Kenapa kita berniaga nasi lemak tak dapat buat berjuta? Sebab kita tak tahu apa yang orang buat sejuta tu tahu. Itu sahaja. That's it. Sebab tu kena datang training. 25-26 make sure datang. Dapatkan buku ni for free. Buku ni for free. Anda just cover cost shipping and handling. Bayaran yang buku ni dekat beg kuning bawah tu adalah untuk cover cost shipping and handling sahaja. Okay? Anda dapatkan buku ni. Alright. InsyaAllah saya akan post kepada anda buku ini. Dan dalam buku ni saya akan berikan kepada anda tiket untuk datang training 2 hari. Right? Tiket untuk datang training 2 hari di IDCC Shah Alam. Buku sekarang ni ada tinggal 5 saja lagi. Buku tinggal 5 saja lagi untuk saya sign. Habis 5 ni habis stok dah. So make sure beli sekarang. Okay. So klik link kuning beg kuning tu, beli insya-Allah. COD tak ada. Siapa yang dah beli? Dah baca ke belum? Yang beli dah baca ke belum? Cuba yang beli dah baca, cuba komen sikit. Apa yang anda belajar daripada buku tu? Saya beli tak dapat sign. Saya sign masa live TikTok je. Yang masa kalau beli masa lain saya tak sign sebab banyak sangat. Anda bayangkan dalam masa sebulan, buku kita terjual lebih kurang dalam 2,500 naskah, if I'm not mistaken. Alamak, saya nak tengok pun tak boleh. Lebih kurang 2,000. Sekejap, saya tengok statistik betul ke tak betul. Aku salah sebut lah. Dalam masa 1 bulan, sekejap mana ni? 2,600 naskah. Anda bayangkan 2,600 naskah buku ni
nak kena ship, takaran, nak kena sign banyak nak kena sign 2,600 sekarang. Sebab tu saya hanya sign jika anda buat pembelian di TikTok ketika saya live sahaja. Itu saja. Shopee tak ada. Dekat Shopee tak ada. Dekat live TikTok saja boleh beli. Baru dapat satu. Maksudnya on the way kot. Saya Terengganu jual tudung jahit sendiri. Bagus Aisyah. Tapi Aisyah kena jaga-jaga. Kalau you buat bisnes, you jahit sendiri, you jaga-jaga. Sebab production, bila you nak kembangkan, you nak growkan bisnes, kenapa bisnes tak grow? You akan ada masalah operasi. Right? So you kena ada you kena mobilize your team untuk pastikan you boleh operation wise tu bagus untuk jaga that quality of your tudung. Tuan, consignment macam mana nak kembangkan sebab payment? Okay, sambal noni. You bagi consignment sambal ke? You bagi consignment sambal You bagi consignment sambal Cuba tulis tu sambal noni. Okay, kalau you bagi consignment sambal, cuba bermula hari ni jangan buat consignment lagi. Okay, cuba fikir jalan. Alright, bisnes-bisnes ni fikir jalan, bukan cara mudah je. Ni ramai orang dia start bisnes bila dia buat consignment. Tengok ada satu kisah Hasan Albana silap saya tak ingat. Tapi sebelum dia meninggal, dia pesan kepada anak dia, kalau awak berniaga, nombor satu jangan ambil duit. Nombor dua, ni dengar betul-betul semua live dengan saya, dengar cerita ni betul-betul. If you want to grow your business, listen to my story carefully. Right? Ada seorang hamba Allah ni bila dia meninggal, dia pesan pada anak dia, kalau awak berniaga, nombor satu jangan ambil duit. Nombor dua jangan kena matahari. Jadi beberapa tahun berlalu, si mak ni bila ayah dia meninggal, mak dia pergi melawat anak dia yang pertama. Anak dia yang pertama miskin. Berniaga tapi miskin. Mak dia tanya, kenapa kau miskin berniaga? Anak dia kata, saya ikut ayah punya nasihat. Nasihat pertama, jangan ambil duit. Jadi semua orang saya bagi je produk, saya tak minta duit balik. Dan semua orang berhutang dengan saya tak collect balik hutang-hutang lama. So itu menyebabkan saya miskin. Nombor dua, setiap kali saya pergi kedai, saya pergi berniaga, saya pakai payung supaya tak kena dengan matahari. Okay, so tu anak yang pertama. Dia pergi kepada anak yang kedua. Bila jumpa anak kedua kaya raya. Jadi mak pelik, apa hal adik-beradik engkau yang seorang lagi ni tak kaya, engkau kaya? Dia kata, saya ikut nasihat ayah. Sama macam si adik ni. Saya ikut nasihat ayah. Ayah cakap nombor satu, jangan minta duit. Jadi semua bisnes saya cash term. Tak ada hutang-hutang. Jadi apa berlaku? Saya tak perlu kutip hutang. Jadi saya cash. Semua benda cash. Nombor dua, bisnes saya akan keluar pagi sebelum matahari terbit dan saya balik selepas matahari terbenam. Saya tak kena matahari. Jadi nasihat yang sama tapi disalah interpretasi yang berbeza oleh dua orang adik-beradik. Boleh faham? Sebab tu bila belajar, bila berguru, habiskan pembelajaran tu. Okay? InsyaAllah. Thank you so much guys. Saya ada 5 saja buku lagi. So make sure ambil buku ni sekarang. Buat pembelian sekarang. So far kita dah ship almost 2,600 biji buku 2,600 biji buku ni terjual dalam masa 1 bulan sahaja. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap pembelian ketika live di TikTok sahaja, saya akan bekalkan kepada anda satu tiket percuma. 3 orang Tiket percuma ni 3 orang 3 orang untuk hadir ke training evolusi offline. Jumpa depan-depan. 25-26 Februari ni jumpa depan-depan dekat IDCC Shah Alam. Kita akan kumpulkan beribu usahawan
founder dan juga businessman, businesswoman seluruh Malaysia. So, live di TikTok sahaja anda akan dapat. Buku ni free tapi anda bayar untuk cost shipping and handling. RM30 tu untuk cost shipping and handling. Bungkus, upah orang bungkus, kan, upah orang untuk pergi settlekan semua posting dan sebagainya, itu upah-upah. Buku ni free saja saya bagi untuk anda. Kalau tak kena beli RM60. Okay? So this book is free for you guys. Ada 4 saja buku lagi. Cepat. Saya letak kedai-kedai consignment, sambal nonis. Noni, cuba buat secara cash term. Contoh, you recruit agent. Agent ambil dengan you cash. Dengar Noni. Agent ambil dengan you cash. Agent letak consignment dekat kedai. Tak apa. Okay, sebab agent dia letak kedai-kedai sikit-sikit je. You kena banyak kedai you kena cover. Sebab tu you punya cash flow koyak. So, bila you ada agent bayar cash. Alright. Masih lagi you letak dekat, Noni masih lagi letak dekat kedai. Tetapi Noni letak dengan keadaan orang tu dah bayar kepada Noni. Tapi secara cash. Boleh faham? Okay? Boleh dapat idea tak? Noni. Affiliate baru start, agent macam on off je. Tak apa. What you should do adalah Noni datang training. Make sure datang Funivo. Dekat Funivo kita ada subsidiary Agent Pro. Kita ada subsidiary, kita ada satu syarikat yang kita khaskan untuk orang belajar agent sahaja. So make sure datang 25-26 ni you belajar and then you kenal dengan orang yang buat sistem agent yang bukan on off tapi fly high. InsyaAllah Noni akan belajar something dan you will grow your business. Aisyah Juso, tak apalah kalau tak percaya dengan orang, Aisyah akan dapat macam tu lah. Sebab Aisyah tak mungkin boleh berjaga jahit tudung 24 jam. Betul Aisyah? Aisyah akan makan, kena solat, jaga family. Betul tak betul? So your business will never grow bila you tak percaya dengan orang. Will never grow. Mana ada company besar, CEO dia buat semua benda. CEO menguruskan orang. Mungkin berpuluh, beratus, beribu, berpuluh ribu orang. Business will never grow kalau you buat seorang-seorang. Sebab tu saya buat muka surat 47 ni dalam buku ni. 47. Ni. Saya bagi tahu ada overhead. Overhead ni adalah kita punya orang yang berada dalam kumpulan kita, dalam syarikat kita. Overhead. Sebab tu anda kena faham this concept. Mana ada bisnes yang tak nak, yang boleh berjaya tanpa ada tim yang baik, yang bagus. Aisyah punya problem adalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mari saya bagi tahu solution pada Aisyah. Solution kepada Aisyah, Aisyah punya problem adalah, Aisyah bukan tak percaya orang. Masalah Aisyah adalah, Aisyah ambil orang yang lagi teruk daripada Aisyah jahit. Betul tak betul Aisyah? Cuba bayangkan, kalau Aisyah cari orang tukang jahit yang dia punya kualiti jauh lebih baik daripada Aisyah. Adakah Aisyah ada masalah trust? Aisyah takkan ada masalah trust tu, betul tak? So dia masalah bukan kepada orang tu. Masalah adalah kepada Aisyah yang pergi ambil orang yang tak bagus. The problem bukan orang. The main problem is you. Aisyah tidak tahu cara untuk ambil orang dengan kaedah yang baik. Sebab tu bisnes tak grow. Ni kenapa bisnes tak grow? Ni salah satu dia orang lah. Ni ada satu chapter ni. Kenapa bisnes tak grow? Salah satu dia adalah ni. Muka surat 88. Kenapa bisnes tak grow? Sebab tiang bisnes rapuh. Ni saya dah bagi tahu. Kenapa bisnes tak grow? Kenapa your business tak grow? Sebab tim anda rapuh. Aisyah, kalau Aisyah nak jahit sendiri, sampai ketua lah Aisyah duduk menjahit Aisyah. You will never own your business. Sebab Aisyah duduk in the business, Aisyah tak on the business. Kalau Aisyah dan orang-orang yang macam Aisyah, insya-Allah yang sedang live dengan saya, if you want your business to grow, make sure anda dapatkan buku ini free untuk anda tapi cover cost shipping and handling. Saya nak post dan sebagainya tu harga untuk posting. Alright? Dan handling, nak bubble wrap dan sebagainya. Dan saya akan bekalkan kepada anda 3 tiket ni. 3 bukan 1, 3 tiket.
3 tiket untuk datang training, bukan sehari, 2 hari dengan saya. 25 dan 26 Februari bulan ni. Alright? Bulan ni anda akan datang ke training insya-Allah. Untuk grow bisnes anda. Okay? Make sure datang. Betul. Bila kita buat bisnes, if you want to be a good businessman, businesswoman, kita kena buat strategi supaya kita on the business, bukan in the business. Apa maksud on the business, bukan in the business? In the business, kita buat. Kita yang buat bisnes kita. Kita yang buat pengurusan, kita yang buat marketing, kita yang buat sales, kita yang buat call pelanggan, kita yang ada WhatsApp pelanggan. Right? Kita yang set up ads. Kita. Itu dipanggil sebagai kita in the business. Kita dalam bisnes. Kalau kita dalam bisnes, bisnes tak boleh berkembang. Tuan dan puan, dengar betul-betul. Kalau bisnes tak berkembang ni, kenapa bisnes tak grow? Kenapa bisnes tak grow ni? Sebab kita duduk dalam bisnes. Kita tak duduk di atas bisnes. Di atas bisnes, di on the business. Maksudnya ada tim, ada pasukan yang menguruskan perniagaan kita. Zalma kata susah nak dapat orang yang ikut cakap kita. Bukan susah. Kita tak pandai cari mereka. Itu saja. Kita yang tak pandai cari mereka. Boleh faham? Saya ambil contoh. Macam mana nak cari orang yang bagus dalam bisnes? Tak bantu. So kita kena faham satu benda. Kalau kita nak pastikan barang kita, produk kita, servis kita terjual, kena buat marketing tak? Kena buat marketing tak? Kena buat marketing. Untuk pastikan orang yang bagus masuk dalam syarikat kita, kita kena buat marketing juga tak? Kita masih kena buat marketing. Full stop. Jadi macam mana kau nak dapat orang yang bagus, orang yang dengar kata? Takkanlah dalam 7 bilion manusia dalam dunia, Allah tak boleh bagi seorang, 2 orang, 10 orang yang baik, yang bagus untuk masuk syarikat kita. Tak logik. Takkanlah kita seorang je yang baik dalam syarikat. Tak logik. Dekat luar sana ada ramai lagi orang yang baik, yang bagus, lebih cerdik, kerja lebih berkualiti, lebih semangat daripada kita. Cuma kenapa dia tak tahu pasal kita? Sebab kita tak buat marketing untuk tarik dia. Betul tak? Nombor satu. Nombor dua, syarikat kita pula tak buat branding yang kuat. Kenapa? Daripada kecil lagi, kita lah, contoh saya. Kalau kita kerja Petronas, kita kerja engineer Petronas, orang cerita satu kampung, oh dia tu engineer Petronas. Kenapa? Sebab Petronas tu ada brand. Jadi orang lain pun tumpang bangga dengan kalau kita kerja dengan Petronas zaman dulu. Betul ke tak betul? So macam mana dan Petronas dapat tarik orang-orang yang pandai kerja dengan dia sebab dia ada branding. So macam mana orang nak datang kerja dengan kita? Kalau pertama marketing untuk cari orang pun kita tak buat. Kerja kosong, marketing besar-besaran kita tak buat. Nombor dua, branding syarikat pun hauk. Tak buat branding betul-betul. Sebab tu kena datang belajar. Sebab tu bisnes tak grow. Marketing tak buat, branding tak buat. Okay, alright. Boleh faham? Kita tak buat marketing. Betul, tepat sekali. Okay, ada 2 saja buku lagi tinggal. Ada 2 saja lagi buku dan saya akan berikan kepada anda tiket untuk datang training 25 dan 26 Februari. Orang lain kena beli tiket ni Anda saya bagi secara percuma sahaja. Orang lain kena beli tiket untuk datang training 25-26 Februari di Shah Alam. Tapi for those yang dapatkan buku ini secara percuma, anda klik saja apa benda kuning tu, button kuning tu, bag kuning tu, anda boleh buat pembelian dan saya akan post buku ini kepada anda. Buku ini percuma, RM60 buku ni tapi percuma untuk anda. RM30 tu untuk cover cost shipping and handling. Saya nak post laju kepada anda. Saya nak pastikan orang yang bungkus barang tu bungkus barang
Jadi ada cost dekat situ, jadi anda hanya perlu cover cost shipping and handling sahaja. Buku ni free dan saya akan bekalkan kepada anda bukan satu, tetapi 3 tiket ke training evolusi untuk usahawan 26 dan 27 Februari ini. 25-26 Februari. So make sure ambil buku ni sekarang. Online training tak ada, Atika. Saya buat offline training. Kenapa kena join? Saya nak tanya kepada anda yang sedang live dengan saya. Mana lagi bagus? Offline training dengan online training. Cuba tulis. Mana lagi bagus? Online ke offline training? Okay, satu buku terakhir. Dah habis dah buku saya atas meja saya ni. Dah habis dah untuk pagi ni punya live. Sudah habis. Macam mana dapatkan tiket? Anda boleh dapatkan buku ini. Dapatkan buku ni, ada beg kuning kat bawah. Dapatkan buku ni, saya akan post bersama dengan tiket. 3 tiket untuk datang training 2 hari. Pagi sampai petang. 2 hari. Orang lain kena bayar tiket ni. Tapi anda saya bagi for free. Betul. Tepat. Thank you so much. Bang, sebut nama saya bang supaya mak saya bangga. Muhaimin. Muhaimin. Assalamualaikum Muhaimin. Kirim salam pada mak Jangan suruh mak bangga je. Kirim salam pada mak. Kirim salam saya. Assalamualaikum pada mak. InsyaAllah. Of course, training offline. Dia bukan nak kau suasana. Training offline bukan nak kau suasana. Tetapi nak fokus. Online, ramai orang tak boleh fokus. Kau boleh ke duduk online fokus sehari? Duduk, tercongok macam tu. Most probably dapatlah 10-20%. Kalau anda nak dapat 80 ke 100%, anda kena berada di dalam dewan. Ginilah contoh, belajar Quran di rumah. Okay? Dengan belajar Quran dekat tempat Tok Guru mengajar. Rasa-rasa mana yang dapat lebih banyak? Mestilah pergi jumpa Tok Guru. Kalau kau duduk kat rumah, anak, kan, kalau saya pernah tengok anak saudara saya belajar Quran. Sepupu-sepupu dia duduk kat sebelah, orang Kelantan panggil yoya tu, kecek ni, kecek. Pening kepala. So that's why saya tahu. Sebab tu saya bagi setiap pembelian buku ni percuma, saya bagi free untuk anda, kan, cover cost shipping and handling, saya bagi tiket free untuk 2 hari training offline. Ni evolusi 3 tiket bukan 1, 3 tiket. InsyaAllah. Okay, alright. So, saya rasa itu sahaja untuk live kita hari ni. Okay, saya dah live dekat 1 jam setengah dah. Bukan 1 jam setengah. 1 jam lebih kurang, 1 jam lebih. 1 jam 20 minit. Okay, so hopefully anda belajar something daripada live ni, insyaAllah. Right? Dan payment, thank you so much. Suasana lah tu tuan, jadi fokus. Pak Yoi, Pak Do. Betul lah tu, nak kau suasana kan, betul lah tu. Nak kau suasana, nak kau semangat, kan. Kalau nego ni, kalau orang semangat ni, insyaAllah. Hak nego tak jadi ni sebab tak ada semangat ya. Betul tak? NF, saya beli 2 buku dengan tuan tapi dapat 1 promo yang ada 3 tiket dan siap sign. Nanti AF pula. NF boleh tulis nama tak dekat bawah? Atau nanti tim saya akan cuba check. NF, cuba tulis nama. Mungkin kita tengok check database kita. Kita check mungkin buku tu, disebabkan NF beli buku 2, dia hantar shipping tu 2. Shipping, berbeza. Dia orang tak buat 1. Okay. Kursus, training, 25-26 Februari. Bulan ni, 25-26 Februari bulan ini. InsyaAllah. So make sure ambil peluang ni, dapatkan ni. Buku Kenapa Bisnes Tak Grow, dan saya akan berikan 3 tiket percuma untuk anda, insyaAllah. Okay, alright. So saya rasa itu saja untuk kita punya live kita untuk pagi ni. InsyaAllah, hopefully kita akan jumpa di training 25 dan 26 Februari ini, insyaAllah. Saya tak sabar untuk bersama dengan anda. So make sure anda beli tiket siap-siap, hotel, tiket flight kalau anda duduk jauh, kan. Arrange transportation, dan kita jumpa pada 25 dan 26 Februari ini, insyaAllah.
Trust me, your life going to change. InsyaAllah. Selepas 25 dan 26 Februari ini. Hidup anda akan totally change. InsyaAllah. Sebab saya dah ramai jumpa orang lepas hadir 25 training evolusi, hidup mereka berubah 360 darjah. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, alright. So, thank you so much guys kerana bersama dengan saya live hari ini. Thank you so much kepada yang membeli buku ini. Hari ini dah habis dah saya sign. Daripada pagi tadi lagi saya live. Thank you so much. Saya nak jumpa anda di Shah Alam 25 dan 26. Azlina 25 dan 26 Februari di Shah Alam. IDCC Shah Alam. IDCC Shah Alam. Alright. Saya dapat tiket tak Razik? Razik, kalau Razik beli buku ni insyaAllah dapat tiket lah. Saya nak berniaga, idea ada tapi tak tahu nak mula dari mana. Dan kena ada sokongan di belakang. Afan, dia nak mula dari mana, saya bagi tu terang lah. Saya dah banyak kali dah, live ni pun saya dah jawab satu soalan tadi. Bermula dengan ilmu, that's the best. Okay, kalau nak berniaga, mula dengan ilmu. Dia sama kalau kita nak buat investment, kena ada ilmu ke pergi invest dulu. Kalau kau pergi invest dulu, nanti duit habis. Takut silap buat investment. Berniaga pun sama. Kita nak spend duit, modal, tenaga, masa ni. Kalau kita bermula dengan betul, kita pilih produk atau servis yang betul, memilih produk dan servis pun kena ada ilmu. Kalau kita bermula betul, insya-Allah cepat kita sampai. Alright, sebab tu pelaburan terbaik adalah pelaburan untuk ilmu. Okay? Alright, yang penting ilmu. Thank you so much guys sebab live dengan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam live-live yang seterusnya. Hopefully dalam 1.5 jam ni, you learn a lot. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya doakan anda hari ini dimurahkan rezeki semurah-murahnya, dipermudahkan urusan oleh Allah SWT semudah-mudahnya. Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua insyaAllah. Jumpa anda di Angkasa Kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Thank you so much guys.